Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, pada hari ini kita akan sambung pembelajaran. Topik ini anda sepatutnya akan dapat menghuraikan konsep lukisan oblik, menyatakan ciri dan orientasi lukisan oblik, menyatakan kesan sudut dalam lukisan oblik, menyatakan jenis lukisan oblik dan mengaitkan antara lukisan oblik dengan lukisan kerja. Okey, ini konsep lukisan oblik. Okey, sebelum ni kita dah belajar tentang lukisan ortografi. Okey, tapi ortografi yang kita belajar menunjukkan satu permukaan pelan pada rajah objek, pada rajah ortografi. Maksudnya sebelum ni dalam lukisan ortografi kita just lukis pandangan hadapan, pelan and then sisi. Untuk lukisan oblik ni pula, kita menggabungkan ketiga-tiga permukaan tu and then menjadikan satu objek. Kita gabungkan tiga-tiga permukaan menjadikan satu objek, dan objek itu adalah objek tiga dimensi. Yang kalau ortografi dia dua dimensi, kalau oblik dia tiga dimensi. Okey. Okey, paksi oblik. Okey, paksi oblik dia ada tiga. Yang pertama kita ada paksi condong. Paksi condong ataupun kita kadang-kadang kita panggil dia sebagai paksi surut. Paksi condong adalah cenderung kepada paksi mengufuk. Maksud dia daripada paksi mengufuk, kita ada sudut dekat sini. Sama ada sudut di 30, 45 dan 60. Okey. Manakala paksi mengufuk adalah yang bersudut tepat dengan satu garisan pada paksi menegak. Ini paksi mengufuk and then paksi menegak. Okey, dalam lukisan oblik kita boleh, saya kata tadi paksi surut dia boleh 30, 45 dan 60. Biasanya kita akan menggunakan 45. Kenapa kita gunakan 45 bukan 30, bukan 60? Okey, kita tengok pada lukisan seterusnya. Okey, ini contoh-contoh lukisan yang menggunakan surut yang berlainan. Okey, sini kita guna berapa? 30. Sini guna 45, sini guna 60. Ini surut dia. Paksi surut dia. Okey, yang ini kita guna 60, sini guna 45, sini 30. So apa beza ketiga-tiga ni? Kalau you perhatikan ketiga-tiga lukisan ini, kalau paksi dia besar, contoh dia 60 dekat sini paksi dia. So you akan nampak permukaan hadapan, permukaan pelan yang besar and then permukaan sisi yang kecil. Kalau menggunakan sudut 45 darjah, dia akan nampak sekata ketiga-tiga permukaan. Kalau menggunakan permukaan yang kecil, iaitu permukaan 30 darjah, awak akan dapat permukaan pelan hadapan. Yang pelan dia jadi lebih kecil. So, untuk SPM, kita biasa menggunakan 45 darjah. Kita boleh nampak pelan dengan sisi pada sudut yang sempurna, tengah-tengah, tak terlalu kecil, tak terlalu besar. Okey, that's why kita guna 45. So ini orientasi kesan sudut tu tadi. Kalau sudut tu kat atas ni kita boleh nampak permukaan atas. Kalau sudut dekat bawah ni kita boleh nampak permukaan bawah objek tu tadi. Tapi untuk JKT biasanya kita akan gunakan sudut bahagian atas. Lukisan yang macam bahagian atas dengan sudut surut dia, paksi surut dia 45 darjah. Okey, ini contoh lukisan oblik. Kita tahu lukisan oblik kita ada tiga jenis. Kita ada oblik cavalier
ada oblique cabinet dan oblique arm. Okey, oblique cavalier kat sini dia tulis dia punya kadar panjang untuk lebar dia adalah bersaiz penuh. Manakala oblique cabinet bersaiz 1/2, oblique arm bersaiz 3/4. Sorry. Apa yang maksudkan penuh separuh dengan 3/4? Okey, kalau kita tengok kat sini pandangan ortografik, kelebaran dia 60. Jadi di sini kelebaran dia 60. Kalau kita soalan suruh lukis oblique cavalier, so make sure kelebaran dia kat sini 60. Okey, kalau dia suruh lukis oblique cabinet, kelebaran kat sini 60. Objek panjang sebenar kita bahagikan kedua, kita dapat 30. Manakala kalau oblique arm dari panjang sebenar 60, kita darabkan 3/4, kita dapat 45 kat sini. So, bila you nak lukis lukisan oblique, make sure kita pastikan soalan tu suruh lukis oblique cavalier, oblique cabinet atau oblique arm. Okey. Okey, kaedah pembinaan lukisan oblique. Kita ada dua kaedah pembinaan. Untuk lukisan oblique, kita ada kaedah kotak and then kita ada kaedah kerangka. Manakala untuk membina bulatan oblique, kita ada guna kaedah 4 pusat dan kaedah koordinat. Apa dia kaedah kotak? Apa dia kaedah kerangka? Kita tengok sini. Ini kaedah kotak. Kaedah kotak, contoh dia macam ni lah. Ini lukisan ortografik yang dibagi. Okay, and then kita nak bina lukisan oblique menggunakan kaedah kotak. Yang pertama sekali kita guna buat kotak dia dulu. Bina paksi X, paksi Y, and then dapatkan tandakan kedalaman. Kedalaman ni macam saya kata sama ada oblique cavalier, oblique arm ataupun oblique cabinet. Okey. Okey, kat sini kita buat pandangan hadapan. Daripada pandangan hadapan, kita lukis mula pandangan hadapan base kepada pandangan hadapan ortografik. Okey. And then hitamkan garisan objek. Okey, daripada situ kita lengkapkan objek dengan menggunakan langkah ni, belakang ni. Okey, kita gerakkan ukuran untuk membina kelebaran dia and then dia buat kotak. Nanti saya ajar lebih jelas lah. Ada mana kalau kaedah kerangka, kita buat satu-satu lah. Kita buat satu bulat dia satu and then belakang dia baru buat satu. Ini kaedah kerangka. Jadi kita tak perlu buat kotak. Okey, bulatan 4 pusat. Okey, kita tahu pusat jejari dia sentiasa sama keliling. Okey. And then so panjang dia 40, lebar dia 40. Bina bingkai kotak di atas satah menurun dengan membina garisan sempadan dengan menggunakan diameter bulatan. Bahagi dua setiap garisan dan tandakan titik ABC. Kemudian langkah kedua, bina garisan serenjang pada titik AB. So ini titik AB dan ini titik A, garisan serenjang membina 4 titik tengah ABD. So ini garisan serenjang, kalau you perhatikan sini sudut 45 sudut 90 darjah serenjang. So dari titik A gariskan garisan serenjang, titik B gariskan garisan serenjang, so akan bertemu dekat titik F. Okey, manakala titik D buat garisan serenjang, C buat garisan serenjang akan bertemu di titik E. So daripada titik E maka you akan dapat lengkuk CD menggunakan pusat di titik F, jejari FD, kita dapat lengkuk AB.
Dan titik persilangan ni akan dapat lengkuk CAD dan seterusnya. Okey, ini kaedah koordinat. Untuk kaedah koordinat kita kena buat lengkuk betul-betul ikut. Kalau kat sini diameter dia 64, kita buat satu lengkuk separuh bulatan 64. Okey, daripada 64 tu kita buat koordinat A, B, C, D, E, F, G. Okey. And then kita ukur jarak titik A daripada diameter tu daripada garisan diameter ke garis lengkuk tu. Ukur jarak ke lengkuk, titik B ke lengkuk, titik C ke lengkuk, titik D ke lengkuk. Ukur jarak dia and then kita transfer ke lukisan oblik macam ni. Okey, maka sambung titik ni menggunakan flexible curve atau French curve. Maka terhasillah bulatan oblik tu tadi. So ini kaedah koordinat. Okey, sekian, terima kasih. So selepas ini pelajar dikendaki buat nota untuk lukisan oblik. Next pembelajaran kita, saya akan tunjukkan cara yang lebih spesifik untuk membina lukisan oblik. Okey, sekian, terima kasih. Selamat bercuti.